Assalamualaikum, hai semua, berjumpa kita kembali dalam video ni. Saya akan menyediakan anda outlook untuk minggu depan. Saya akan buat mapping supaya anda dapat gambaran macam mana perjalanan crude oil, gold, index US itu Dow 30 supaya anda dapat trade sama ada untuk buy ataupun untuk sell minggu depan. So yang mana yang belum tekan like and subscribe channel saya, anda boleh buat dulu, di mana saya akan, bila saya upload video terbaru, and then you all akan dapat notification terus. Okay, so saya tak payah nak inform anda semua. So apabila ada baru video-video daripada saya, so anda akan terus dapat. So jom kita tengok oil dulu untuk hari ni. So apa yang saya buat hari ni, apa yang saya dah bercerita dalam channel saya sebelum ni. Sebelum anda trade, anda perlu masukkan support and resistance, and then anda perlu lukis trend line, and then baru kita buat analisa untuk hari Isnin nanti. Bila market buka, apa kita nak decide untuk buy ataupun sell. So jom, yang ini dalam chart saya ni anda dah nampak, saya dah masukkan siap-siap support and resistance yang ada. Okay, so anda dapat lihat dekat sini support and resistance di sini. Anda dapat lihat warna merah and then warna purple. So ada dua time frame di sini, di mana warna merah saya sediakan di time frame daily. So warna purple ni di time frame H4. So di samping tu dekat chart saya ni anda juga dapat nampak saya masukkan juga moving average. So saya ada 3 moving average di sini seperti anda nampak. So okay, kita tengok sini, saya masukkan 50 warna biru, saya masukkan 200 warna purple, saya masukkan 10 warna hijau. Anda boleh gunakan 14 juga. So 10 ni adalah laju sikit daripada 14. So saya hanya gunakan moving average ni untuk melihat trend semasa di time frame yang berbeza. So let's say katakan saya tengok di time frame daily, anda boleh nampak dekat sini price masih uptrend, di mana dia membuat penurunan ni hanya untuk retracement. Kita anggap sebagai retracement. Bila dia touch moving average 50 ni, dia buat rebound ke atas. So di sini kita boleh lihat price pada kita tengok sini tahun 2020. Kita tengok kat sini dia start naik pada bulan 11. Price start naik. Bulan 11. Dia start bullish. And then dia pada latest current market price ni, dia membuat retracement, dia buat penurunan sikit. So ini untuk daily. So kita dapat gambaran di time frame besar dia masih bullish. Macam mana saya nak tentukan dia masih bullish ataupun tidak? First sekali, overall sekali, moving average 50 masih berada di atas moving average 200. Bila keadaan ini berlaku, so kita akan cakap price dalam keadaan bullish. Let's say dia jadi macam ni. Moving average 50 berada di bawah moving average 200, and then price also berada di bawah moving average tersebut, dua ni. So kita cakap price dalam keadaan bearish macam ni. So every time buat retracement, kita akan entry sell Maknanya bila dia buat retracement macam ni, kita akan entry sell. So dekat sini peluang untuk bila dia buat retracement, kita cari peluang untuk entry buy dekat sini untuk daily lah. So kita kalau retail trader ni, ada yang mungkin tengok video saya yang modal hanya $100, $50, $100, $300, $500. So kita tak trade di time frame daily. Kita tengok time frame besar ni hanya untuk mendapat gambaran sama ada price masih bullish ataupun bearish. Kenapa? Sebab bila bullish kita kurangkan sell, kita banyakkan buy. So kita move ke time frame H4. Dekat sini kita nampak price masih dalam keadaan bullish.
di mana dekat sini kita nampak moving average 10 baru cross moving average 50. Dekat sini keluar tanda sell signal pertama. Sell signal kedua akan keluar bila moving average 10 cross 200 and then 50 cross 200 untuk confirmation price dalam keadaan bearish lah. So kita tengok previous macam mana bearish berlaku okey. Okey, kita nampak kat sini bila mana first signal untuk sell berlaku di mana 10 cross ke bawah 50 and then second signal 10 cross 200 and then confirmation 50 cross 200 untuk kita sell lah. So di sini okey, confirmation untuk selling lah, untuk price. Kalau kita tengok pada gambaran candlestick ni price, so bila dia dah bergerak, dia dah berada di bawah 200, kita dah boleh anggap benda ni minyak ni bearish. Okey, so kita tidak trade menggunakan moving average. Sebab apa? Moving average ni lambat kita nak decide untuk entry So let's say first signal cross, kita entry kat sini sell. So anda boleh nampak kat sini bila kita entry sell, price naik ke atas. Ini H4 Kalau anda baru entry sell kat sini, dia buat retracement macam ni, anda entry sell, dia naik. So anda berkemungkinan margin call, itu orang panggil MC. So anda akan kehilangan modal anda kat sini. Sebab tu saya boleh pesan time frame besar hanya untuk yang bermodal besar. Kita time frame kecil, kita hanya refer time frame besar sebagai untuk tengok trend. Okey, di sini saya terangkanlah macam mana kita nak decide trend. So saya tengok MA untuk trend sahaja, saya bagi tahu kat sini. So okey, so apa yang saya tengok kalau saya tengok MA untuk trend? Okey, saya masukkan support and resistance. So support and resistance ni akan membantu kita untuk trade nanti. Okey, macam mana nak membantu untuk kita trade? So kalau anda tengok dekat sini, support and resistance ni, bila price touch resistance kat sini, dia ada tindak balas, maknanya dia ada rebound kat sini. So dekat sini kita mencari peluang untuk sell untuk sell. So kalau let's say kita marking kat sini, saya tunjuk. Okey, ini introduction sikit macam mana anda nak trade nanti Isnin nanti, bergantung kepada support and resistance and trend line. So let's say kita pergi ke time frame 15 minit, tadi kita marking di sini. Okey, kita marking di sini apa yang kita dapat bila kita buat support and resistance. Okey, kita nampak kat sini okey, price bila dia datang dekat kita punya resistance, dia memang time frame rendah, dia akan break. So dia akan buat satu pattern di sini. Kita akan nampak pattern di sini. Kalau you all cekap, you all akan nampak ini adalah double top di sini, double top. 1 2 3 and then dia buat penurunan. Okey, ini adalah neckline. Okey, apa tu double top? Double top ni short form ni adalah reversal pattern, reversal chart pattern. Okey, yang ini yang kita cari di time frame kecil, bila masa dia berada di area resistance kat sini. So dia form reversal, so kita entry sell. Okey, ini ada peluang kat kita. Okey, selain daripada tu, contoh bila ada sentuhan di support, dia akan reject. Dia akan reject pada time frame 5 minit. Dia tak nampak kenapa dia reject dekat sini. Okey, so kita pergi ke time frame yang lebih rendah. Okey, kita pergi ke time frame yang lebih rendah 5 minit. Kita nak tengok dekat situ apa yang dia buat. Okey, nampak tak? Ini adalah apa, you all akan kenal bila kena kenal benda ni. So dekat sini you all akan nampak dia membuat reversal pattern juga, tapi yang ini adalah candlestick reversal pattern. Kita ada macam-macam reversal pattern, ada candlestick, ada chart pattern reversal. Okey, yang ini anda boleh nampak as a bullish engulfing. So macam-macam reversal candle pattern. Kita ada engulfing, kita ada harami, kita ada doji,
kita ada hammer. So dekat sini bila price sentuh saja kita punya support, dia membentuk salah satu reversal candlestick. So dekat sini bila candle close macam ni, di sini candle close, yang di candle close, next candle open di sini, open di sini, okay, close. Bila candle ni open, dia buat penurunan, dekat sini kita entry buy. Okay, ini adalah salah satu teknik macam mana kita nak entry, buy and sell. Okay, so jom kita tengok dekat current market price. Kita nak analisa apa yang kita akan buat nanti Isnin nanti. Kita tunggu apa yang kita akan tunggu untuk kita trade Isnin nanti. Apa ciri-ciri yang kita akan tunggu. So kita delete dulu arrow ni semua. Okay, so saya akan explain satu-satu apa yang kita akan tunggu. So first of all, chart kita ni masih tak lengkap untuk kita analisa. So apa yang selalu saya suka buat, kita masukkan juga okay, trend line. Okay, dekat sini trend line saya ambil di apa tu, shadow dia trend line ni, at least minimum 2 points. Okay, 2 points. Point pertama di sini, point kedua di sini. Okay, point kedua di sini. Okay, kita dapat 2 points, kita tarik. So yang itu salah satu. So dekat sini pun kita boleh buat another trend line. Okay, another trend line. Okay, ni trend line di H4 ya. Okay, di H4. So kita flip ke lower time frame, ataupun kita nak tengok the bigger time frame juga, kita nak buat, mungkin kita buat di daily punya trend line. So anda nampak kat sini, kita buat daily punya trend line. 1, 2 di sini ya. 2, okey. 1, 2. Okey, kita buat trend line. So satu lagi adalah di sini, 1, 2, sebab kita ada 2 macam ni. Yang ini yang atas yang mula tadi kita dah dikira sebagai previous trend line. Previous trend line ni kita lukis adalah untuk kita okey, tak kena betul lagi, untuk kita jadikan sebagai base, sebagai tanda aras. Okey, tanda aras kita nak trade. Okey, kita pergi ke H4. Nampak kat sini bila ada buat breakout di sini, bila price ada buat breakout di time frame H4, dia test and then dia turun balik, and then dia masuk balik ke dalam sini ke dalam sini, ke dalam trend line yang atas ni, dia masuk balik. So dekat sini kita ada H4 punya resistance, daily punya resistance. So daily punya agak kuat, daily punya resistance, H4 pun kuat. Okay, tak ada masalah. So kita refer another time frame So dekat sini H4 kita nampak dia buat apa, dia buat pattern di sini. Ada seorang panggil ABC buy di H4. Ada orang cakap kalau saya double bottom, dia buat macam ni. Okey, dia cross naik atas. Okey, dia dah cross naik. Okey, dekat sini naik line. Okey, so dia dalam keadaan untuk naik sekarang ni lah. Untuk kalau kita tengok setakat ni di H4, berkemungkinan dia naik untuk dia turun balik. Tu ada kemungkinan mungkin dia nak test kenapa dekat sini kita nampak breakout level dia. Okey, breakout level H4 dia. So berkemungkinan dia akan naik sampai sini, ini dia turun balik. Okey, tapi ini adalah jauh ni. Range ni adalah terlalu jauh untuk kita trade buy. Okey, so kita kena tengok market Isnin dia buka, dia nak buat apa dulu. Okey, so kita hanya dapat gambaran kat sini dia dalam keadaan mungkin untuk buy. So kita pergi ke time frame yang lebih rendah untuk kita buat decision nanti. H1, M15, M15. So dekat M15 ni anda boleh nampak macam ni. So anda boleh buat juga menggunakan equidistant channel. Satu equidistant channel, 1 point di bawah, 2 point di sini. So anda tarik macam ni. Okey, so anda dapatkan aras di atas ni. Okey, aras di atas ni adalah di sini Saya ambil 1 point di sini. So the next point dia touch macam ni. Okey, dia touch macam ni. Anda boleh tengok moving average di 15
moving average 200, dia sentuh saja, and then berkemungkinan sekarang ni dia break. Kemungkinan kalau dia masuk ni, dia akan test balik support bawah ni untuk dia naik atas. Sebab support bawah ni adalah kuat, di mana ia adalah daily punya support. Anda kena ingat daily punya support. So let's say Monday ni price buka, dia ada berkemungkinan dia bila dia buat penurunan market buka, so anda boleh sell dekat sini, sell. Okay, so let's say kalau dia continue menaik, so kita cari kita punya TP di sini ataupun di sini lah, di sini daily punya di sini. Sebab sekarang ni dia test upper channel ni, so dia mungkin test sekali lagi upper channel, and then dia akan turun. Okay, macam ni. Selalu upper channel dia akan buat macam ni lah. Okay, dia akan buat macam ni. Okay, dia punya movement lah, channel dia. So dalam macam ni, dalam pergerakan macam ni, anda juga perlu ingat okay, let's say dia buat pergerakan nampak macam ni. Walaupun dia sentuh, pertama kali sentuh, and then second sentuhan, dalam ni dia ada buat macam ni. Okay, nampak? Dia buat macam tu. So dia ada buat macam ni. Nampak? Dia ada buat macam ni. Okay, so tak mustahil dia buat macam ni, dia turun. Dia turun macam tu lah. So yang ini untuk yang ini. Okay, so kalau dia nak naik, berkemungkinan dia buat macam tu. Dia turun, dia naik macam tu. Berkemungkinan macam tu. Okay, so kita boleh nampak dekat situ pattern yang dia buat tu macam mana. Okay, so dekat sini kita nampak macam ni lah. So gambaran awal kat sini. So apa yang you all boleh buat Isnin nanti, saya akan bagi, yang ini gambaran saya akan bagi. So bila dia jadi price jadi macam ni, dia membuat orang cakap bila market buka esok, dia keluar candle, dia masuk balik dalam kita punya trend line ni, dia turun balik ke bawah. So anda boleh sell dulu TP di bawah ni, di support dia. Okay, TP di support dia. So untuk kalau let's say dia break lagi ke bawah, anda boleh BE dulu, sell anda yang di atas ni, BE, and then tambah layer pun boleh. Tunggu dia buat retracement, test balik, and then entry sekali lagi, sell, satu lagi sell sampai ke bawah ni. Ataupun anda boleh tengok dekat sini. Dekat sini masih ada satu lagi halangan kat sini. Kat sini ada halangan. So dekat sini berkemungkinan dia akan buat base halangan dia kat situ. Okay, so bila ada halangan ni, anda boleh jadikan sebagai TP anda. Dekat sini TP1, TP2, TP2, TP3 macam tu lah. So anda yang mahir dengan Fibonacci retracement, anda boleh tarik Fibonacci retracement untuk buat TP anda lah, untuk jadikan sebagai TP anda. Okay, jom saya tarik juga Fibonacci retracement. Okay, dekat sini let's say dia buat kenaikan macam ni, dia stop kat atas ni. So okay, untuk dia meneruskan naik, so dia kena buat retracement dulu. Nampak ni, ini adalah level retracement. Nampak 38.2 ni berada di daily punya support line. So dekat sini pun kuat. So dekat sini kalau anda nak layer buy, dekat sini adalah tempat yang cantik buy. Sini cantik buy. So let's say macam saya cakap tadi, bila dia cross ke bawah, anda boleh sell dululah. Dekat sini anda boleh kalau ada reversal candlestick ataupun reversal pattern di sini, anda boleh entry buy. Kalau dia break lagi, anda continue sell sampai bawah sini. Okay, dekat sini anda cari setup untuk buy. Sebab apa? Dia ada dua kat sini. Satu support daily, satu Fibonacci punya level. Kat situ 78.6%. Okay. So kita dah tengok WTI apa akan jadi. So anda perlu tengok market buka nanti, price current market price apa jadi dekat WTI, baru kita decide untuk buy ataupun sell. Okay, so kalau dia naik macam ni, so anda boleh continue buy. Continue buy. So kalau dia turun macam saya cakap tadi, anda boleh sell TP di sini. Okay, itu adalah gambaran awal
untuk anda trade. Anda perlu tunggu sampai market buka esok Isnin, nanti baru anda decide bila dalam 5 minit ke 10 minit. Selalu saya terangkan, saya berpesan kepada anda, kita kena tengok 5 minit 10 minit dulu bila market buka tu, ke mana arah tuju price tu dulu, baru kita decide. Maknanya ada candle confirmation dekat situ, dia nak pergi kat mana. Sebab kita dah nampak kat sini, bila kita buat analisa, kita buat mapping macam ni, kita dah nampak dekat mana target price tu nak pergi bila market buka, bila price tu bergerak esok. Okay, so ini adalah penting, support and resistance, and then trend line anda perlu lukis ni. Okay, so jom kita tengok. Next is gold. Okay, kita tengok chart gold. Sama juga dengan gold. So saya buka di time frame besar dulu. Bila di time frame besar, kita akan buat daily. Kita akan tarik trend line juga. Trend line yang penting adalah yang adalah amat penting, trend line. Okay, satu. Okay, kita nak tengok lagi. Okay, apa lagi kita boleh buat? So, let's say kat sini kita buat juga trend line daily kat sini, dalam keadaan yang besar sini, daily. Okay, lebih kurang macam tu lah. So, kita pergi ke H4. Kita pergi ke H4, kita nampak macam ni. So, apabila dia jadi macam ni, so kita tarik macam tadi. Saya suka guna equidistant channel sebab dia provide kita channel. Okay, channel ni, so kita nampak pergerakan price tu dalam channel. Okay, so bila dia jadi macam ni, so kita nampak trend pun masih dalam keadaan bearish di H4. Daily tadi apa jadi? Okay, daily pun masih dalam keadaan bearish. Berkemungkinan kenaikan ni adalah untuk retracement, di mana kalau kita tengok di sini, penanda arah sini, okay, dia buat penurunan kat sini. Ini adalah mungkin retracement di daily, daily. Okay, penurunan di sini. So apa kita buat? Okay, so dekat sini anda boleh tarik Fibo retracement untuk daily. Okay, retracement pada daily. Okay, dekat sini anda nampak, bila anda tarik, dia berada di 50%. Okay, di 50% dekat sini. Price berada di 50% daily. Okay, 50% daily. So apa ada lagi di 50% daily tu? Kita nampak dia ada ada H4 dengan daily punya resistance and support. Dia dah jadi support kat sini. Okay, dekat sini pun ada sistem 1.8. Ni pun ada resistance yang terdekat. Okay, so yang ini untuk daily, dia baru 50% retracement. So paling kuat pun price akan naik ke 61.8, and then dia akan turun. Okay, dia akan turun. Kita jangkakan dia akan turun lah. So bila dia turun tu, tak adalah kita tunggu sampai dia turun bawah ni. So kita partially TP and then entry balik TP, sebab keadaan masih bearish. Okay, gold masih bearish. 50 ni baru cross ke bawah. Okay, so price pun masih berada di bawah moving average 50 dengan moving average 200. So dia masih dalam keadaan bearish. Okay, mari kita tengok ke H4 pula. Macam tadi, bila kita dah tarik trend equidistant channel, so kita nampak price membuat kenaikan. Kemungkinan price membuat kenaikan, kita boleh nampak kat sini, dia mungkin membuat pattern macam ni, 1, 2, 3 macam ni. Mungkin dia turun, dia break macam tu. Okay, ni berkemungkinan ini adalah HNS, head and shoulder. Head and shoulder ini adalah reversal pattern. Okay, so berkemungkinan juga dia akan membuat double top, di mana sebab kita hanya membuat orang cakap analisa kat sini. So kita expect dia macam ni. Bila dia break macam ni, dekat sini neckline dia NL. So yang ini pada time frame besar lah. So sebab apa kita nampak price berada 50% sistem 1.8 ni.
kemungkinan dia menuju ke 61.8. So untuk kita trade, kita lebih suka guna time frame kecil untuk kita entry. Dekat time frame kecil ni kita dah nampak price dah membuat breakout di sini, breakout sideways sini. Okey, kita nampak dia dah buat breakout dekat sini. Nampak ni? Dia buat breakout, dia mungkin akan test balik, dia continue naik. Ni ada kat sini support and resistance. So bila support and resistance ni dia mungkin akan test support kat sini untuk dia naik balik. Okey, ini adalah support and resistance yang kita akan guna untuk trade. So hari Isnin, yang ini kita boleh buat trend line juga kat sini di time frame kecil ni. Okey, trend line yang kita boleh buat di sini macam ni Kita boleh buat macam ni. Okey, nampak ni dia break trend line. Okey, kalau anda buat trend line pada minggu lepas ni, okey, trend line ni, okey, anda nampak dah price breakout di time frame 15 minit ni. Price breakout, anda perlu tunggu dia buat test balik untuk anda buy. Okey, kat sini every breakout akan ada test balik retracement. Dia akan test breakout punya level and then dia akan continue naik. Okey, ini adalah rules dalam trading lah. So kita hanya perlu bersabar untuk dia, kita jangan kejar harga, dia turun sini kita buy. So buy kat sini anda dah profit banyak kat sini. Okey. So bila market buka ni berkemungkinan dia naik continue kat sini. Bila dia sampai kat sini anda boleh cari reversal pattern, sama ada candle reversal pattern ataupun chart pattern. Anda boleh sell, dia mungkin akan test kat sini balik untuk dia naik. Okey, sebab dia ada dua ni. Kalau dia naik melepas di sini anda boleh buy. Okey, ini adalah target anda yang paling jauh. Okey, untuk TP. Next target yang paling dekat adalah dekat level ni lah. Level sini. TP1 and then yang ini adalah TP2. Macam tu. Okey. Yang ini untuk gold. Anda perlu tengok bila market buka. Okey. Anda perlu perhatikan bila market buka hari Isnin nanti. Untuk saya beri mapping macam ni, so kita boleh sedia. Okey, bila jadi macam ni anda boleh buy, bila jadi macam ni anda boleh sell, nak TP dekat mana. Okey, so jadikan line support and resistance tu sebagai TP anda. Okey, sebagai TP. Okey, ini gold so kita move kepada Dow. Okey, Dow. Okey, Dow kita buka ke daily juga. Okey, anda boleh nampak Dow dalam keadaan bullish. Okey, strong. Daily sangat strong. Okey, sangat strong. Okey, so kita buka time frame H4. Apa dia nak buat? Okey, kalau H4 kita nampak dia mungkin buat retracement. Okey, kita letak macam ni. Okey, kita letak macam ni. Let's say dia buka besok pagi, market buka dia bergerak, so dia turun, kita boleh sell. Sell dekat mana kita nak TP. Anda perlu tengok previous ni, TP dekat sini. Okey, TP di sini and then TP di sini. Level-level yang signifikan untuk anda TP. Okey. Okey, let's say katakan price buka ada satu candle. Okey, let's say katakan candle ni adalah doji. So next confirmation candle buka. Okey, dia close above this level. Dia close ni kita buat proper lah. Dia close proper. Okey, dia close, let's say dia close macam ni. So next candle buka macam ni. Open. Dia buat shadow low kat sini, kita entry buy. Okay, and then zoom dia naik. Okay, so kita kena tunggu. Ini time frame besar, so kita pergi ke time frame 15 minit. Okay, kita tengok gambaran di 15 minit. Okay, kita boleh lukis. Apa pun trend line adalah penting. Trend line, anda boleh buat trend line. So every trend line breakout anda boleh entry buy. Kalau macam ni kita tunggu breakout ke atas, anda entry buy. Breakout ke bawah, sini anda entry sell. So yang ini kita tunggu, berkemungkinan dia
buka, dia touch balik bawah ni, ada reversal pattern, so kita entry buy kat sini. Okay, daripada bawah ni kita entry buy. Okay, reversal candle pattern, so kita tunggu yang tu lah. Okay, sebab dekat sini kita boleh nampak dia, okay, kalau kita tarik macam ni, dia buat breakout macam ni. Bila breakout, every time dia akan buat kenaikan. So kita nampak macam ni okay. Dekat sini kita expect, kalau kita belajar chart pattern, kita boleh tengok berkemungkinan dia akan berhenti kat sini ataupun dia berhenti kat sini. So dia buat pattern 1, 2, 3, dia akan naik macam tu. Okay, ini adalah naik line. Kita hanya predict dia akan buat macam ni. So kita nampak berkemungkinan dia buat macam ni. So apa pun kita kena tunggu market dekat sini, price dekat sini untuk entry buy, sama ada dia ada reversal candle pattern dekat sini, di time frame rendah mungkin 5 minit ada chart pattern dekat sini reversal, ataupun mungkin dia breakout, kita entry sell. Okay, kalau dia breakout kita entry sell. Dekat mana kita nak TP kalau dia breakout, kita nak entry sell. So kita perhatikan belah kiri ni, ada level yang rendah. Okay, dekat sini adalah kita punya TP area, TP level kita. Always kita tengok belah kiri, yang mana ada halangan, situ adalah tempat untuk kita TP. Okay, ni level-level dia. Kalau dia breakout ke bawah, untuk kita TP. Okay, okay, benda ni Dow and gold, kalau ikutkan, kalau Dow turun, gold akan naik. So kita perhatikanlah, selalu kalau yang trade index ni, kita kena perhatikan tiga index sekaligus. Okay, Dow 30, S&P, Nasdaq, Nas 100. So let's say Dow naik, S&P naik, Nas naik, so kita buy. Okay, so dia akan bergerak dalam arah yang sama. Dia dia orang cakap complement each other, maknanya dia bergerak bersama-sama, dia naik bersama-sama. Let's say Dow 30, S&P, Nas 100, let's say naik, turun, ini naik. Anda perlu perhatikan betul-betul mungkin anda tengok yang ni penurunan sekejap, ini dah ada 2 naik, so anda jangan entry yang ni, sell. Anda abaikan yang ini, anda mungkin buy untuk 2 ni. Okay, so yang ini adalah yang terbaik kalau arah dia yang sama. Okay, so kita kena tengok tiga-tiga yang tu. Okay, kalau ada Russell, kita masukkan satu lagi Russell 2000. Okay, yang itu yang nak trade index lah. Okay, so kita dah tengok tadi WTI, gold and Dow daripada saya. Okay, saya juga explain dekat anda macam mana nak tengok chart, nak decide untuk buy ataupun sell menggunakan support and resistance. Okay, ni peluang anda lah untuk belajar apa yang saya explain ni. So untuk belajar lebih lanjut, untuk cari extra income, macam video sebelum ni, saya juga ada invite anda untuk jadi IB, untuk jadi partner bersama saya, di mana anda mendapat peluang yang partner-partner yang dah bersama saya, admin saya dah bagi mereka peluang, maknanya join jadi IB. Di samping tu saya akan train diorang sampai dapat memberi signal. Maknanya dalam grup saya tu ada few admin saya dah pandai memberi signal. Dulu diorang tak pandai trade, and then bila dia join saya jadi IB, sambil jadi IB, saya akan polish, groom diorang untuk pandai trade, and then pandai beri signal juga. So yang mana berminat boleh PM saya, contact saya, bagaimana syarat-syarat dia untuk jadi IB. So saya akan terangkan sebab apa, saya akan polish anda, saya akan bagi ilmu sampai anda pandai jadi signal provider. Okay, bila anda dah pandai bagi signal, maknanya anda betul-betul dah pandai lah. Okay, dekat sini yang mana yang dah join RTC tu, diorang pun dah daripada zero, diorang pandai
You all tengok apa tu, dulu admin saya and then few saja. So sekarang dah ramai yang memberi signal dalam RTC tu. So yang itu kelebihan lah, kelebihan saya polish dia orang. And then bagi dia orang pandai untuk memberi signal, sampai tu benefit dekat dia orang. Okay, so itu daripada saya untuk video kali ini. So jangan lupa klik button subscribe, like, and then anda buat komen di ruang di bawah nanti dekat video saya. Apa-apa yang you all nak tanya, saya akan explain. Okay, itu saja daripada saya. InsyaAllah semoga kita dimurahkan rezeki, sentiasa dimurahkan rezeki lah dalam bidang kita ni. Kita buat insyaAllah. Untuk yang berminat jadi IB, kontak saya cepat. Sebab anda akan dapat ilmu daripada saya akan bagi ajar anda, selain daripada anda dapat apa tu orang cakap income sebagai IB ni lah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bye.